Bismillah. Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan malam ini kita dapat bertemu untuk kita sama-sama meneliti dan mengambil iktibar pengajaran daripada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, iaitulah yang khusus tajuk yang kita nak bincangkan ataupun kita nak mengambil faedah-faedah daripada ayat-ayat Allah, iaitulah kalam Allah. Itulah apa yang Allah Subhanahu wa taala khabarkan kepada kita berkenaan dengan perkataan. Satu perkataan yang menjadi sebab kemusnahan. Satu kalimah ataupun satu ucapan yang menyebabkan penuturnya dikeluarkan daripada syurga Allah. Satu ucapan ataupun pertuturan yang menyebabkan pelakunya itu diisytiharkan sebagai musuh Allah. Dan satu ucapan yang dituturkan oleh penuturnya itu yang menyebabkan dirinya dilaknat dan juga direjam oleh Allah Subhanahu wa taala, iaitulah perkataan Iblis alaihi minallahi ma yastahiq, la'natullahi alaih, iaitulah Iblis, aduullah, musuh Allah, perkataan yang Allah Subhanahu wa taala rakamkan di dalam Al-Quran ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Iblis supaya sujud kepada makhluknya yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala berbanding makhluk-makhluk yang lain yang ada ketika itu, termasuklah malaikah. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan supaya malaikah dan juga Iblis yang ada bersama dengan malaikah supaya sujud kepada Adam alaihi salam. Usjudu li Adama fasajadu, maka mereka pun sujud. Illa Iblis, kecuali Iblis. Dan Allah Subhanahu wa taala telah meminta alasan, keuzuran daripada Iblis. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya Iblis, qala ya Iblis, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya, astakbarta am kunta minal 'alin. Wahai Iblis, apakah yang menghalang untuk kamu sujud kepada makhluk yang telah aku ciptakan dengan kedua tanganku?
Astakbarta am kunta minal alin? Adakah engkau, hai iblis, sombong, telah bersikap sombong, ataupun kau termasuk di kalangan orang-orang yang tinggi, dan orang-orang yang lebih tinggi kedudukannya. Kemudian kata iblis, qala ana khairum minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Qala ana khairum minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Kata iblis, dan aku, qala ana, kata iblis, ana, aku, khairun minhu, lebih baik darinya, yakni Adam. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan aku daripada api, dari unsur api, dan engkau ciptakan dia, yakni Adam, daripada tanah. Baik. Jadi inilah yang ayat yang kita nak jadikan sebagai tema perbincangan pada malam ini, iaitulah perkataan iblis yang kita sebutkan pada awal tadi, yang menyebabkan Allah Subhanahu Wa Taala murka, dan menyebabkan kemurkaan Allah itu menyebabkan iblis dikeluarkan daripada golongan malaikah, daripada barisan malaikah, dihinakan iblis dan dikeluarkan daripada syurga, dan dilaknat iblis itu sehinggalah hari kebangkitan. Dan iblis telah meminta kepada Allah penangguhan, dan Allah Ta'ala berikan penangguhan kepada iblis untuk mengganggu zuriat keturunan Adam. Jadi perkataan inilah, kalau kita lihat, ialah perkataan yang menyebabkan kita boleh katakan sebagai satu bentuk perkataan yang sangat kita kata mempengaruhi, ataupun sangat mempengaruhi golongan-golongan yang mengikut jejak langkah iblis. Dan kalau kita lihat, inilah yang disebutkan oleh para ulama sebagai asas bagi satu bentuk ataupun satu bentuk akhlak yang mazmumah, akhlak yang tercela, iaitulah apa yang disebutkan sebagai al-ananiyah ataupun ananiyah. Iaitulah kalau kita terjemah ke dalam bahasa Melayu kita, sifat keakuan. Jadi sifat keakuan ini sebenarnya adalah pada asasnya, ianya bila disebut tentang keakuan dari sudut madmumah, dari sudut perangai yang tercela, maka inilah asal muasal. Iaitulah perkataan iblis bila menolak perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Iblis telah memberi alasan dan menggunakan qiyas yang rosak, qiyas yang fasid, iaitulah dia mengatakan dia lebih baik berbanding Adam. Sebab itu kalau kita buka di dalam kitab-kitab tafsir, maka disebutkan bagaimana kata antaranya apa yang disebutkan oleh Ibn al-Ashur dalam At-Tahrir wa Tanwir. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin, ana khairun minhu, qaulun min asy-syaitan huki ala tariqatil muhawarat. Kalau kita tengok dalam Al-Muharrar Al-Wajiz, Al-Muharrar Al-Wajiz Ibn Atiyah disebutkan bahawasanya apa? Qala ana khairun minhu, wa qawlu iblis qiyasun akhta'a fihi. Ini ada satu bentuk qiyas yang iblis telah melakukan kesalahan dalam qiyas tersebut. Wa dhalika annahu lamma tawahhama anna an-nara afdalu min at-tin qasa anna ma yukhlaqu min al-afdali fa huwa afdal min alladhi yukhlaqu min al-mafdul. Wa lam yadri anna al-fadaila takhsisatun min Allah Ta'ala yasimu biha man yasha'. Baik. Jadi iblis bila dia kata ana khairun minhu, aku lebih baik darinya, ini dari Adam, dia telah melakukan qiyas yang dia salah dalam qiyas tersebut. Hal tersebut berlaku kerana apa? Dia menyangka bahawasanya unsur api itu lebih afdal, lebih utama berbanding tanah. Dan lalu dia mengkiaskan apa sahaja yang dicipta daripada sesuatu yang lebih hebat ataupun lebih besar, maka ianya lebih hebat ataupun lebih utama
berbanding dengan sesuatu yang diciptakan daripada al-mafdhul, yakni sesuatu yang lebih rendah kedudukannya. Sedangkan dia tidak mengetahui, walam yadri anna al-fadaila takhsisatun min Allah Ta'ala yasimu biha ma yasha. Iblis jahil kat sini, dia tak tahu bahawasanya kelebihan, keistimewaan dan pengkhususan itu sebenarnya datang daripada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala yang berhak untuk melebihkan sesiapa yang dia kehendaki. Sebab itulah pada perkataan Iblis ini, wa fi qawlihi, kata Ibn Atiyah, wa fi qawlihi raddun ala hikmatillahi ta'ala wa tajwir. Pada perkataan Iblis ini sebenarnya adalah penolakan terhadap hikmah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maknanya Iblis telah menafikan kebijaksanaan dan juga hikmah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itulah kalau kita tengok balik, Allah Subhanahu wa ta'ala dia letakkan perkataan ana khairun minhu. Bila Allah Ta'ala sebut Iblis yang kata ana khairun minhu, yakni alasan yang Iblis bagi untuk dia tak sujud kepada Adam, dia kata aku lebih baik darinya. Wa inda hadhihi al-maqalah iqtarana kufru iblis bihi imma inadan wa imma bi an suliba al-ma'rifah. Wa zahiru amrihi annahu kafara idadan. Lianna Allah Ta'ala qad hakama alaihi bi annahu kafirun. Yang zahirnya, kata Ibn Atiyah, apa yang menjadi sebab ataupun faktor yang mendorong Iblis untuk mengungkapkan perkataan yang menolak hikmah Allah Subhanahu Wa Taala, yang menolak kelebihan yang Allah Subhanahu Wa Taala telah tetapkan pada Adam alaihi salam, iaitulah kerana kekufurannya, kerana inatnya, penentangannya. Jadi di sini perkataan kita kata asal bagi perkataan ananiyah ini ataupun istilah ananiyah ini, iaitulah sifat keakuan ini, iaitulah perkataan Iblis ini. Dan kalau kita lihat apa yang disebutkan oleh ulama-ulama salaf, sangat banyaklah berkenaan dengan perkataan Iblis ini. Dan baik, antaranya apa yang kita nak lihat, apa yang disebutkan oleh dalam tafsir Al-Quranil Azim oleh Syekh beliau mengatakan berkenaan dengan Iblis, apa dia, bila Iblis kata ana khairun minhu, dikatakan ana khairun minhu, min Adam, aku lebih baik daripada Adam. Wa hadhihi da'wah, ini adalah dakwaan. So Iblis dia bawa dakwaan. Wa kullu insan yadhifu syai' ila nafsihi fa innahu akhadnaha qa'idatan fil fiqh mudda'in wal mudda'i alayhi al bayyinah ata bi bayyinatin wa hiya qawluhu khalaqtani min nari. Baik, kata Syekh Utsaimin, jadi perkataan Iblis ini, dia kata aku lebih baik daripada Adam, ini adalah dakwaan. Dan setiap insan apabila dia menyandarkan sesuatu kepada dirinya, dia perlulah membawakan bukti. Kita bila mendakwa sesuatu, kita kena bawa bukti. Lalu Iblis pun dia bawa lah bukti. Bukti yang mengikut waham, mengikut sangkaan, dhan, sangkaan Iblis, khalaqtani min nari. Itu untuk membuktikan atas dakwaan dia lebih baik daripada Adam. Dia kata aku diciptakan daripada api. Baik. Sebab itu kata Syekh Utsaimin, walihadza naqul al-jumlah huna istinafiyah li bayani wajhil khairiyah. Jadi jumlah di sini adalah jumlah istinafiyah untuk menjelaskan wajah al-khairiyah, ini wajah kebaikan ataupun kelebihan yang ada pada Iblis. Dia nak jelaskan apa alasan dia kata dia lebih. Dia kata khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Aku diciptakan daripada api dan dia Adam diciptakan daripada tanah. Subhanallah, kata Syekh Utsaimin. Alladhi yukhlaqu min nar khairun min alladhi yukhlaqu min at-tin. Yang dicipta daripada api itu lebih baik daripada yang dicipta daripada tanah. Ma'a anna an-nar allati khuliqa minha asy-syaitan ma hiya narun mudhi'ah.
dalam keadaan api yang diciptakan, unsur api yang diciptakan syaitan itu, yakni iblis termasuk daripada yang dicipta daripada api, bukanlah api yang mudhi'ah, bukan api yang menerangi, bukan api yang menerang, memberi cahaya. Min marijim min nar, Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam surah Ar-Rahman ayat 15. Maknanya daripada api yang menyala-nyala, maknanya daripada, kita kata apa, marijim min nar, iaitulah daripada min a'la fi a'la lahbi baina ad-dukhan wa baina an-nar. Yang dia bukanlah bersifat menerangi, tetapi sebenarnya dia sifat membakar. Sebab itu kata Syekh Uthaymin, laisa an-nar al-mudhi'ah. Hadha al-makhluq min hadhihi an-nar yakunu khairan min al-makhluq min at-tin al-barid an-nafi'. Subhanallah, hadha qalbun lil haqa'iqi. Adakah makhluk yang diciptakan daripada api ini lebih baik berbanding makhluk yang diciptakan daripada tanah yang sejuk, yang bermanfaat? Sebab itu ulama salaf bila mereka bincangkan berkenaan dengan wajah kelebihan Adam berbanding iblis dan seluruh manusia ataupun seluruh makhluk yang lain, makhluk Allah yang lain, dari sudut yang disebutkan sebagai unsur yang apa, yang baridun nafi', ini yang sejuk dan juga yang bermanfaat. Dan ianya apa, kita kata yang bersifat secara tabi'inya dia bersifat rendah dan juga bersifat, kita kata, mudah untuk dibentuk. Dan ianya, kalau kita lihat, itulah hakikat penciptaan Adam alaihissalam dan zuriat keturunannya daripada tanah. Sebab tu kalau kita tengok balik, ulama salah bincangkan panjang lebar lah tentang hikmah, menunjukkan bahawasanya memang pada hakikatnya memang tanah yang Allah Ta'ala ciptakan, unsur Adam itu daripada tanah, memang itulah yang lebih bermanfaat berbanding daripada api, berbanding daripada api yang membakar. Sebab itulah kata Syekh Uthaymin, subhanallah, hadha qalbun lil haqa'iq. Ini adalah kita kata perbuatan menterbalikkan hakikat. Iaitulah iblis, dia menterbalikkan hakikat. Walihadha naqulu hadhihi da'wa mustanidatun ila bainatin zaifatin batilah. Jadi dakwaan yang dikemukakan oleh iblis ini adalah dakwaan yang bersandarkan ke penjelasan yang diselewengkan ataupun kebatilan. Baik, sebab itu bila disebut tentang ana khairun minhu, bukti dia kata khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin wa hadhihi laysat bayyinah. Hakikatnya dia bukan penjelasan. Hadhihi hujjatun alaih. Ini adalah hujjah ke atas iblis. Bukan hujjah yang membela, tetapi hujjah yang mendakwa atas iblis. Baik. Sebab itu kalau kita tengok balik, Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan pada ayat yang berikutnya, fakhruj minha, maka keluarlah iblis, engkau keluarlah daripada syurga. Allah Subhanahu Wa Taala murka atas sebab perkataan iblis. Baik. Jadi kalau kita tengok balik, apa signifikan ayat ini dengan apa yang kita nak bincangkan tentang ananiyah. Baik, apa maksud ananiyah ni secara istilah yang dibahaskan oleh ulama dari sudut bahasanya? Baik, ananiyah ni kalau kita tengok balik, dia isim, maknanya dia datang dalam surah mufrad, muannas. Iaitulah kita katakan dia juga disebut sebagai masdar sina'i daripada ana. Maknanya atharah. Atharah wa hubbuz zat ma'a adami tafkiri fil akharin. Fil akharin wa hiya diddul ithar. Al-ananiyah tatanafa wa ta'awun ma'al akharin. Baik. Disebutkan apa? Makna ananiyah ni maknanya apa? Atharah. Ini mementingkan diri sendiri. Atharah, kita kata selfish. Atharah. Wa hubbuz zat, dan terlampau obses terhadap diri sendiri. Terlampau cintakan pada diri sendiri. Ma'adami tafkir fil akharin. Dalam keadaan dia tidak memikirkan keadaan orang lain. Wahia diddul ithar, lawan kepada ithar. Ithar maknanya kita sanggup melebihkan kepentingan orang lain berbanding kepentingan diri sendiri. Ini mungkin kita dah beberapa hari lepas, semalam ataupun Ustaz Adli ada bincangkan tentang sifat mahmudah, sifat yang terpuji, iaitulah apa? Kita melebihkan kepentingan orang lain. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah.
sebagaimana sifat para sahabat di kalangan Muhajirin dan Ansar. Di kalangan Ansar mereka melebihkan kepentingan Muhajirin berbanding dengan kepentingan diri mereka sendiri. Baik. Jadi ananiah ni juga kalau kita tengok dari sudut makna secara umum lah, itu makna secara umum melebihkan diri sendiri, mementingkan diri sendiri. Tetapi dari sudut, kalau kita tengok dari sudut yang lebih khusus, kalau kita tengok ananiah ni dia ada satu mazhab sebenarnya. Mazhab yang disebutkan mazhab yaruddu kullu syai' ila al-ana wa yu'addu wujuda kull al-mawjudat al-ukhra wahmiyan. Ni lebih pada mazhab falsafah batiniyah. Ananiah ni dia, kalau kita sebut secara umum, ananiah ni yang kita bincang tentang iblis tadi, maknanya sikap asal sikap melebihkan diri sendiri, menganggap diri lebih baik berbanding orang lain. Itu adalah apa? Sikap yang berasal daripada iblis. Kerana dia pada dasarnya dia sifat ananiah ni yang paling teruk sekali apabila menolak kebenaran. Menolak kebenaran dengan alasan diri lebih baik berbanding orang yang menyampaikan kebenaran, ataupun menolak sesuatu hakikat kebenaran atas dasar iaitulah melebihkan diri sendiri, ataupun memandang remeh orang lain. Maksudnya dia balik pada ta'rif sombong lah. Sebab tu Allah Ta'ala sebut iblis tu dia sombong. Aba wastakbara, dia enggan dan sombong. So dia mesti dia ada lazim lah, dia melazimi lah. Maknanya orang yang sombong ni dia mesti dia akan terkena juga ada penyakit pentingkan diri sendiri. So dia tak akan, bila sebut dia lazim pada dia ada sifat ananiah ni, maknanya orang yang sombong ni lah selalunya ada sikap pentingkan diri sendiri, mesti takkan terlepas daripada orang yang sombong. Sebab tu kalau kita tengok balik ananiah ni dari sudut yang kita sebut secara umum tadi, dia sikap yang mementingkan diri sendiri. Tapi kalau kita bahas secara spesifik, kalau bahas tentang falsafah dan juga falsafah dan juga tasawuf, memang ada satu mazhab yang tak salahnya dalam batiniyah, dalam ajaran batiniyah, memang dia meletakkan asas bagi segala sesuatu tu kembali kepada diri, kembali kepada individu, kembali kepada zat, an-nafs, pada diri sendiri. Dan dianggap kewujudan setiap maujudat, setiap perkara yang wujud ni adalah ilusi, waham. So ni kalau siapa yang rajin, dia boleh carilah dalam perbahasan falsafah, memang ada perbahasan. Memang sampai sekarang orang-orang antaranya gerakan New Age movement, gerakan apa kita kata New Age yang kita sering dengar hari ini, memang dia orang pun mengambil kita kata falsafah ini. Ananiah ni dah jadi macam satu falsafah lah, satu falsafah yang mementingkan diri sendiri dan melihat setiap sesuatu itu kembali kepada diri sendiri, kembali kepada ana saya, dan dikira sebagai wujudnya, setiap yang wujud ini hanyalah wahmian, iaitulah ilusi. So itu yang datangnya kalau kita tengok balik macam-macam teori-teori yang pelik-pelik, dan kalau kita tengok balik asas-asas falsafah syarqiyah, macam contoh ajaran Hindu, ajaran Buddha, pun ada banyak kita kata teori ataupun asas ananiah ni memang dah ada. Contohnya, kita bagi contoh yang mudah, macam ajaran martabat 7 ataupun ajaran yang ada dalam agama Hindu dan Buddha, seperti ajaran cakra dan sebagainya yang kalau kita tengok. Dan ini sangat bahayalah kalau kita tengok balik dalam, contohnya dalam kartun-kartun anime, contohnya yang sering dilihat oleh anak-anak muda zaman sekarang ini, yang dalam bentuk komik, dalam bentuk filem, drama dan sebagainya, banyak juga disebarkan. Contoh-contoh kita katanya sifat ananiah ini dimasukkan, maksudnya elemen-elemen falsafah syarqiyah itu, falsafah ketimuran yang khususnya datang daripada ajaran Hindu dan Buddha, cuba dihidupkan balik. Dan kalau kita tengok yang cakra tu, kalau siapa yang pernah tengok Naruto, akan ada satu part, pun tak pasti dalam part yang mana satu episod, tapi ada satu part lebih kurang dalam 8 minit,
Tok Guru, Maha Guru, Tuan Guru yang dia mensyarahkan tentang akidah, akidah apa dia, wahdatul wujud, dan juga akidah berkenaan dengan apa dia, asas-asas untuk menjadi untuk bersatu dengan Tuhan lah, senang cerita kan. Dia ada 8 cakra ataupun 7 atau 8 cakra, iaitulah air, api, unsur-unsur yang disebutkan. Ada 8 minit lebih kurang. Ana tengok satu pendedahan yang dibuat oleh seorang doktor ataupun seorang syekh di Arab. Ditunjukkan balik bagaimana maqta' ataupun apa dia, kita kata potongan klip daripada cerita anime Naruto tu ditunjukkan, ditayangkan. Semula dalam 8 minit tu memang Tok Guru tu syarahkan tentang macam mana yang avatar tadi nak mencapai kita kata dalam ajaran mereka sebagai avatar lah, maksudnya nak jadi Tuhan lah, nak bersatu dengan Tuhan, nak mendapat kuasa yang hakiki ataupun kuasa yang tiada tolak bandingnya, tiada taranya. Maknanya semuanya akan kembali kepada Ananiyah tadi. Sebab itu kalau kita tengok balik, inilah perkara yang kita perlu faham, iaitulah asas sifat ataupun sikap mazmumah ini. Dia bukan kita lihat dari sudut akhlak saja, maksudnya kita tak terbatas pada sudut akhlak semata-mata, bahkan dia boleh masuk juga apabila maknanya ini kita nak bagi tahu tentang betapa rapatnya kaitan antara akhlak yang mulia dengan akidah yang sejahtera, dan bagaimana akhlak yang buruk, akhlak yang mazmumah boleh membawa kepada penyelewengan dalam akidah. Sebab itu kita jangan main-main dengan sifat mementingkan diri sendiri ni. Sebab itu sebahagian ulama ilmu nafs, ilmu psikologi, mereka membahaskan berkenaan dengan ananiyah ini. Mereka katakan memang setiap di kalangan kita ni bila dilahirkan, memang kita dibekalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan sifat keakuan. Maksudnya kita daripada kecil ni memang ada sifat ananiyah ni, memang dari kecil kita ada. Tak percaya kalau kita tengok budak-budak yang kecil, dia memang akan mementingkan diri sendirilah, sebab dia nampak diri dia saja, dia tak nampak lagi orang lain. Tapi nak bagi tahu di sini, itu ketika kita kecil, kita dibekalkan dengan kita kata sifat keakuan yang berbentuk untuk kita nak mempertahankan diri sendiri, dan juga bukan nak mementingkan diri sendiri. Yang kecil, waktu kecil ni maknanya dia perlu ditarbiah lah kan. Sebab tu kita tengok memang tak nafikan daripada kecil sekali. Daripada kecil kita memang akan ada sifat keakuan tu, tetapi kita kena faham. Sebab tu ulama kata kan, sifat keakuan ni dia bukanlah secara mutlak adalah kita kata tercela, tetapi yang dicela apabila sifat keakuan itu menyebabkan kita apabila kita berinteraksi dengan orang lain, khususnya dengan saudara kita, dengan adik-beradik kita, dengan orang-orang yang terdekat di kalangan kita, kaum kerabat dan sebagainya, kita lebih lebih mementingkan diri sendiri berbanding kita melebihkan kepentingan orang lain. Itu yang menjadi pokok perbahasan dari sudut kita kata ananiyah itu. Maknanya memang dah ada pada setiap individu. Maknanya kita dibekalkan dengan sifat keakuan tu memang ada. Sebab itu kita tengok bukanlah dia tercela secara mutlak, tetapi bila sifat keakuan itu tidak membawa seseorang itu patuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan menentang perintah Allah Subhanahu Wa Taala, maka ianya sudah tentulah termasuk dalam sifat yang mazmumah. Sebab itu kita tengok contohnya iblis lah. Kataan iblis tu, ana khairun minhu, aku lebih baik daripadanya. Tujuannya adalah untuk menolak kebenaran dan meremehkan kebenaran dan ahlinya. Baik. Sebab tu kalau kita tengok balik sifat ananiyah ni juga kalau kita tengok dalam hadis-hadis Nabi SAW, contohnya Nabi SAW bagi tahu tentang akan ada satu zaman, innakum satarawna ba'di atharah. So atharah yang Nabi SAW sebut dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan selainnya, innakum satarawna min ba'di atharatan. Ini kamu akan melihat selepasku nanti adanya atharah. Atharah ni lebih kepada
pemimpin-pemimpin yang mementingkan diri sendiri. So dia kat sini kita tengok maknanya, sebab itu sebahagian ulama dia takrifkan ananiyah ni, keakuan ni, iaitulah melebihkan diri sendiri ataupun mementingkan diri sendiri berbanding orang lain, berbanding kepentingan orang lain. Sebab itu Nabi SAW suruh bersabar. Fasbiru hatta talqawni alal hawdi. Maka bersabarlah kalian sehinggalah kalian bertemu aku di telaga haud nanti, di telaga nanti. Iaitulah di padang mahsyar nanti. Baik. Jadi kalau kita tengok balik, memang banyaklah kalau kita nak sentuh tentang ananiyah ni dalam hadis-hadis Nabi SAW. Contohnya macam kita sebut hadis tadi, iaitulah kita akan melihat perbuatan-perbuatan disebabkan sikap keakuan itu, iaitulah sehingga menyebabkan berlakunya kerosakan dan kezaliman dan sebagainya. Itu bermula daripada sikap mementingkan diri sendiri. Dan sudah tentulah kalau ditanya tentang asal muasal daripada sikap ini, sudah tentulah kembali kepada iblis laknatullahi alaih. Sikap keakuan ini memang kita kata tidak apabila ianya melibatkan kepentingan kebenaran dan juga ahlinya, melibatkan kita kata perintah Allah Subhanahu wa taala yang diperintahkan, maka kalau sikap keakuan ini kita kata menebal dan menyebabkan seseorang individu itu menolak kebenaran, maka itulah yang dicela. Itulah yang dicela. Baik. Sebab itu disebutkan oleh sebahagian ulama, imam bagi ananiyah ini ada 4. Ada 4 di dalam Quran. Yang pertama iaitulah Qarun. Yang pertama iblis lah, kita kata iblis tadi. Dalam surah Sad dan surah Al-A'raf. Perkataan yang kita jadikan tema tu, ana khairun minhu. So ini sikap merasa diri lebih baik berbanding orang lain sehingga mementingkan diri sendiri berbanding orang lain. Yang ini maknanya yang tercela. Adapun contoh dalam ada perkara dalam syariat kita ni memang kita dituntut untuk mementingkan diri. Contohnya kita nak jaga diri kita daripada api neraka. Allah Subhanahu wa taala suruh kita jaga diri kita dulu. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Maknanya itu tak dikira sebagai keakuan. Maknanya kita meletakkan diri kita dulu. Kita meletakkan prioriti diri kita untuk menjaga diri kita dulu. Maksudnya kita mulakan dengan diri kita untuk melakukan ketaatan dan menjauhi perkara yang dilarang oleh Allah SWT. Itu tak dikira keakuan. Contohnya yang lain juga ulama bahaskan, contohnya macam Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kita untuk fastabiqul khairat, untuk kita bersegera dalam melakukan kebaikan. Contoh, kita bagi contohlah sikap keakuan dalam maknanya dalam kita nak berlumba-lumba dalam melakukan kebaikan. Makna contohnya macam saf, kan? Saf. Kelebihan berada di saf yang di hadapan. Kita tak boleh berhujah, kita kata kita melebihkan orang lain lalu kita menyebabkan kita ke belakang. Kita kena bersegera. Kan? Kat situ tak kena pula kita kata nak melebihkan orang lain. Maksudnya ada benda yang kita perlu melebihkan orang lain, ada benda yang kita kena meletakkan diri kita dulu, seperti contoh yang kita bagi tadi. Maksudnya dalam melakukan kebaikan, dalam bersegera dalam melakukan kebaikan, kan? Fastabiqul khairat, Allah Taala suruh kita bersegera dalam melakukan kebaikan. Baik. Maknanya tak secara mutlaknya sifat keakuan tu dicela. Tetapi sifat keakuan yang tercela adalah yang kita sebut tadi, iaitulah sifat keakuan yang mementingkan diri sendiri sehingga menolak kebenaran dan meremehkan kepentingan orang lain ataupun mengutamakan diri sendiri sehingga menyebabkan kemudaratan ataupun kezaliman berlaku pada hak orang lain. Yang inilah yang dicela. Dan sudah tentulah apa yang kita sebutkan tadi, iblis itu yang contoh yang paling jelas lah, menolak kebenaran. Telah datang kepadanya perintah Allah Subhanahu Wa Taala yang jelas, lalu dia menolak kebenaran. Allah Taala kata aba wastakbara, dia enggan dan sombong. So keakuan yang datang daripada keengganan dan juga kesombongan, itulah yang pertama sekali yang dicela. Dan imam yang pertama bagi ananiyah ini, sifat keakuan yang tercela ini, iaitulah iblis yang kita sebutkan tadi, ana khairun minhu, perkataan iblis yang Allah Taala sebutkan dalam Al-Quran. Baik, kemudian yang kedua yang disebutkan oleh ulama iaitulah Namrud. Namrud ataupun Namrud. Baik, perkataan
dia mengaku dia sebagai Tuhan. Dalam surah Al-Baqarah ayat 258 ketika dia berdebat dengan Nabi Ibrahim alaihissalam, dia kata apa? Ana uhyi wa umit. Aku yang hidupkan dan aku yang matikan. So dia dakwa dia Tuhan. Sini juga dalam maqam kesombongan. Dalam maqam dia menolak kebenaran yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, maka ini ananiah keakuan yang juga adalah diwarisi daripada iblis. So dia memang imam yang pertama iblis lah, kan? Yang kedua ni Namrud ataupun Namrud, dia adalah imam yang kedua. Imam orang yang mementingkan diri sendirilah, kita boleh kata macam itulah, dalam menolak kebenaran, dan melebihkan diri sini, dan maksudnya tidak mengakui kebenaran yang dibawa oleh ahli kebenaran. Ana uhyi wa umit, dia kata aku yang hidupkan dan aku yang matikan. Dia berdebat dengan Nabi Ibrahim, lalu dia kata aku yang hidupkan dan aku yang matikan, bukan Tuhan kamu. So disebabkan dia mementingkan diri sendiri, dia meletakkan dirinya, dia terlampau, kita kata, obses dengan dirinya sendiri. Disebut juga sebagian ulama sebagai hubbuz zat. Hubbuz zat maksudnya terlampau obses, terlampau ujub dengan diri sendiri, terlampau kagum dengan diri sendiri, sehingga menyebabkan berlakunya kemusnahan pada diri sendiri. Baik, yang ketiga iaitulah Fir'aun. Imam yang ketiga, Imam Ananiyah ini, iaitulah Fir'aun. Ketika dia mengatakan ana rabbukumul a'la dalam surah An-Nazi'at ayat 24. Fir'aun dia kata akulah Tuhan kamu yang paling tinggi. Ana rabbukumul a'la. Jadi tengok kesombongan, dan jelas menunjukkan pengingkarannya terhadap Nabi Musa alaihi salam, terhadap Allah Subhanahu Wa Taala, dan apa yang dibawa oleh Nabi Musa alaihi salam berupa tauhid, lalu dia mengaku dirinya sebagai Tuhan. So ini adalah imam yang ketiga bagi Imam Ananiyah, yakni orang yang mempunyai sifat keakuan yang tercela yang disebutkan di dalam Al-Quran, Fir'aun. Yang keempat iaitulah Qarun. Iaitulah dalam surah Al-Qasas dalam ayat 78, yakni ketika dia mendabik dada, dia mengatakan semua yang dia dapat daripada harta benda itu datang daripada dirinya sendiri. Dia kata innama utituhu ala ilmin indi. Innama utituhu ala ilmin indi. So dia sebut indi ni maknanya bi maqam ana lah, maknanya disebut daripada diriku sendiri. Tak semestinya dia kata ana kan, maksudnya dia disebut ini semua ni aku dapat ilmu, aku dapat harta benda ni disebabkan kepandaian aku, daripada aku sendiri. Dia mendabik dada sebutkan hal tersebut. Baik, sebab itulah kalau kita tengok balik sifat ananiyah ini juga dibahaskanlah oleh kita kata golongan-golongan yang terkemudian. So banyaklah, kalau kita tengok ada yang menamakan sebagai kita kata narsistik, iaitulah terlampau narsis, maksudnya terlampau cintakan diri sendiri, terlampau kita kata terlampau obses dengan kelebihan diri sendiri, dan memikirkan tentang kelebihan diri sendiri, sehingga melupakan kepentingan ataupun pada hak orang lain lah. Itu secara umumnya. Sebab tu kalau kita tengok sifat ini sebenarnya memang empat, maksudnya dalam Quran Allah Taala yang Allah Taala cerita dekat kita yang empat tadi, yang itu yang paling menonjol lah, yang itu yang sebab itulah disebutkan mereka ni imam bagi ananiyah, imam bagi sifat keakuan. Dan sudah tentulah sifat mementingkan diri sendiri ni memang adalah pada setiap orang yang sombong dan takabur. Sebab itulah kalau kita tengok balik, sebab itu kalau kita tengok macam kita sebut tadi, dia tak terbatas pada kita bincang dari sudut akhlak, dia akan merebak juga masuk ke dalam akidah. Macam kita bincangkan macam mana dia boleh masuk dalam falsafah-falsafah yang ada. Contohnya macam falsafah-falsafah Hindu dan Buddha yang ada, bahkan falsafah Yunani, Greek dan sebagainya pun takkan terlepas daripada sifat ataupun sikap ananiyah ini, dan yang terzahir pada individu, figura-figura yang ditokohkan, yang dicontohi dan diangkat menjadi dewa. Kalau kita tengok dewa-dewa yang disembah itu, memang sifat ananiyah mereka itu sangat-sangat kita kata sangat-sangat menonjol lah. Ada juga yang mengatakan ananiyah ni adalah egoism, ego.
Sifat ego, sikap ego. Itu semua kita macam-macam lah yang apa kita kata yang disebutkan sebagai makna yang kita maksudkan itu. Baik, tapi kita kena faham tak dinafikan sikap keakuan yang ada sikap keakuan yang kita kata yang mengarah kepada perkara yang positif dari sudut kita melihat dan kita menghargai diri yang Allah Ta'ala ciptakan kita sebagai manusia, dan kita menghargai diri sendiri dengan kita mentaati perintah Allah dan kita mensyukuri nikmat Allah. Itu lain cerita, itu bukan masuk perbahasan kita. Cuma apa contoh kita katakan apa dia akhlak yang mazmumah ini, akhlak yang tercela ni. Tengok dia berlaku penyelewengan dari sudut akhlak sehingga dia boleh masuk ke dalam apa dia kita kata penyelewengan dalam akidah, ataupun kita boleh terbalikkan, kita kata bermula daripada akidah yang rosak lalu menyebabkan berlakunya akhlak yang mazmumah. Dia sama ada dua, maknanya dia apa pun dia berlaku bermula daripada kerosakan dari sudut i'tiqad, dari sudut keyakinan, dari sudut amalan hati, dari sudut kita kata i'tiqad tu memang tak dinafikan. Contohnya macam iblis kan. Iblis sebab apa dia boleh jadi pentingkan diri sendiri, itu sebab sombong. Tapi tak dinafikan juga sebaliknya kalau kita melazimi akhlak-akhlak yang buruk ni, akhlak-akhlak yang mementingkan diri sendiri, mazmumah ini, ananiah contohnya, keakuan yang mementingkan diri sendiri, yang obses terhadap diri sendiri, tak melihat kepentingan orang lain, yang ni yang banyak berlaku. Kita bimbang dan takut perkara itu akan menjuruskan kepada kerosakan akidah. Maknanya sikit demi sedikit kalau kita melazimi akhlak-akhlak yang buruk dan akhlak-akhlak yang mazmumah, yang tercela ini, dia akan membawa kerosakan dan penyelewengan dalam akidah. Ini kita tak boleh nafikan. Kita kata bagaimana akhlak-akhlak yang buruk itu akan membawa kepada penyelewengan dalam i'tiqad dan akidah. Kita ambil contoh, macam contoh apabila kita mencontohi kebiasaan orang-orang kafir, akhlak-akhlak mereka yang rosak, dan itu sebenarnya yang menyebabkan berlakunya akhir sekali menyebabkan kita menjadi sombong, takabur, menolak kebenaran, dan akhir sekali bawa kepada perkara yang lebih dahsyat, iaitu kekufuran. Wal'iyadzubillah. Sebab tu anda nak ambil contoh satu contoh yang ringkas. Mungkin akan habis 9.50 sebab malam ni ada di media sunnah ada, tak salah kuliah khas oleh Syekh Salim bin Ain Al-Hilali hafizahullah wa waffaqahullah, itulah antara anak murid senior Syekh Al-Albani rahimahullah yang masih hidup. Jadi kita nak bagi peluang pada kuliah Syekh mula pukul 10 lah, mula 10. So anda nak ajak pakat-pakat lah kita, siapa yang berkelapangan untuk hadir atau untuk mendengar di media sunnah Malaysia. Jadi anda ambil peluang untuk anda berhenti awal, sebab anda nak bagi peluang pada tuan-tuan dan perempuan untuk mengambil manfaat daripada masyayikh kita, supaya kita dapat manfaat lebih lah kan. Baik, jadi anda bagi contoh yang mudah, iaitu contohnya macam anda pernah kongsikan sebelum ni di grup Telegram iaitu berkenaan dengan satu sebelum ni kita dah sentuh pasal isu berkenaan dengan birthday. Siapa yang dah follow tentang tulisan anda tulis pasal birthday ni, asal usul birthday sebagainya. Cuma anda terlupa nak sentuh dari sudut satanism ataupun satanik. Macam mana syaitannya, unsur-unsur syaitan yang ada dalam sambutan birthday. Yang ini jarang diketengahkan oleh sebahagian masyarakat kita, jarang diketengahkan. Sebab itu anda katakan, bila kita kaji tentang falsafah syarqiyah ni, kita akan nampak lebih luas. Kita akan nampak kesesatan tu dia bukan semata-mata berkait dengan ritual agama, dia lebih pada lifestyle dan juga cara kita berfikir, cara kita berakhlak, cara kita berinteraksi dengan kehidupan kita. Semua itu merangkumi. Sebab itulah kenapa Islam datang untuk membimbing hidup kita, untuk membimbing kehidupan kita ni,
Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kita sebut hidupku, matiku untuk Allah, kerana Allah, lillahi rabbil alamin. Sebab itu kita jangan terkeliru dengan seruan-seruan golongan-golongan sekularisme, golongan-golongan liberal dan sebagainya, yang mereka inilah yang giat untuk memisahkan antara kehidupan seharian kita dengan agama. Sebab itu anda nak bagi contoh dekat sini. Contohnya macam perayaan menyambut hari jadi. Kalau kita tengok, anda pernah sharekan dekat grup anda tu, iaitulah disebut sebagai Satanic Bible, yang ditulis oleh Anton Szender Levy. Baik, jadi ini adalah antara buku rujukan penganut-penganut syaitan, penganut-penganut ajaran syaitan, Satanic Bible ni. So dia ada satu bab, dia sebutkan dalam bab antaranya religious holidays. Dia sebutkan the highest of all holidays in the Satanic religion is the date of one's own birth. This is in direct contradiction to the holy of holidays of other religions, which defy a particular God who has been created in an anthropomorphic form of their own image, thereby showing that the ego is, disebutkan sini, the ego is not really buried. The Satanist feels, why not really be honest, and if you are going to create a God in your image, why not create that God as yourself? Every man is a God if he chooses to recognize himself as one. So the Satanist celebrates his own birthday as the most important holiday of the year. So di sini dia kata, dekat sini nak bagi tahu antara hari yang sangat penting, sangat signifikan, sangat besar bagi penganut-penganut Satanic religion, penganut-penganut agama syaitan, penyembah syaitan, ialah hari kelahiran seseorang, hari kelahiran diri kita. Sebab apa? Dia kata is in direct contradiction to the holy of holidays of other religions, which defy a particular God who has been created in anthropomorphic form of their own image. So dia tengok, dia kias macam iblis kias tu. Dia lagi dahsyat. Maknanya Allah Ta'ala ciptakan Adam dengan surahnya, dengan surah Adam. Dengan surah Adam ataupun dengan surah Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dengan gambaran Allah. Maksudnya dia orang selewengkan, dia orang kata Tuhan itu kita. So nampak tak macam mana cara sudut pandang dia orang tu memang dah sesat, memang kufur lah. Maknanya kita tu sendiri adalah Tuhan yang dibentuk oleh Tuhan. Maknanya kita sendiri yang kita kata Tuhan telah mencipta dirinya pada in our image. Maknanya dia memang dalam hadis ada innallaha khalaqa Adam ala surati, tapi bukan maksudnya kita tu adalah Tuhan. Tengok depa seleweng macam mana depa seleweng. So sebab itu dia kata di sini, despite the fact that some of us may not have been wanted, or at least were not particularly planned, we are glad, even if no one else is, that we are here. You should give yourself a pat on the back. Buy yourself whatever you want. Treat yourself like the king or God. Treat yourself like the king or God. So maksudnya disuruh kita layan diri kita sendiri ni macam kita ni raja ataupun Tuhan or God that you are. And then you celebrate your birthday with as much pomp and ceremony as possible. Sambutlah birthday ni dengan seronok lah, dengan bergembira, dan juga kerana kita ni hakikatnya adalah apa? Kita ni sendiri adalah Tuhan. So nampak tak macam mana ada orang, sebahagian orang yang dia kata tak apa sambut birthday, bukannya ritual agama, benda yang tak berat, tetapi sebenarnya ini adalah salah satu bukti yang menunjukkan kepada kita bagaimana doktrin Ananiah tadi daripada sifat akhlak madmumah akhir sekali jadi doktrin. Sebab tu Ana cakap terus-terang, orang yang kaji tentang falsafah syarqiyah, tentang falsafah ketimuran seperti Hindu, Buddha dan sebagainya, demikian juga falsafah-falsafah yang ada ataupun al-madzahibul mu'asirah yang datang dengan pelbagai bentuk, dia akan nampak macam mana apa kaitan antara sesuatu doktrin tu dengan sesuatu akhlak
yang madmumah. Sebab tu kita katakan macam sambutan birthday tu sangat jelas lah. Kalau kita nak bagi contoh, itu sangat jelas lah. Dia adalah termasuk dalam khutuwati syaitan, termasuk dalam langkah-langkah syaitan. Langkah-langkah syaitan untuk menjerumuskan kita ke dalam kekufuran. Ya, sambut birthday tak jadi kufur, tapi dia sikit-sikit akan bawa. Kalau kita kata kalau benda tu tak ditambih, tak diberikan peringatan, maka dia akan sedikit demi sedikit akan bawa. Sebab itu kita jangan remehkan teguran. Jangan remehkan perkara yang dianggap biasa tu, bila ditegur kita jangan remehkan teguran. Sebab orang yang tegur tu dia ada ilmu, dan orang yang tegur tu dia tahu, dia nampak apa yang mungkin kita tak nampak. Sebab tu kalau kita tengok balik, sebab tu kita tengok balik ulama' bila bahaskan tentang tasyabuh, kita bukan dilarang setakat tasyabuh pada orang kafir, kita dilarang tasyabuh dengan haiwan, kita dilarang menyerupai syaitan. Ini contoh lah, Ana bagi satu contoh yang mungkin kita terlepas pandang. Sebab tu Ana terlupa sebenarnya nak masukkan dalam tulisan yang pasal asal usul birthday tu. Ana nak sentuh juga sebenarnya unsur-unsur syaitan yang ada. Banyak lagi sebenarnya kalau kita nak ambil contoh-contoh, tetapi kita ambil contoh yang menjadi kebiasaan dalam masyarakat. Sebab ialah bila orang bila kita tegur tentang birthday ni, masih lagi ada suara-suara yang beranggapan kita ni tak faham, kita ni tak boleh bezakan antara ritual agama dengan adat kebiasaan. Sebenarnya bukan isu ritual, bukan isu setakat kamu beli kek, kamu potong kek tu, bukan isu kamu beli kek kemudian kamu buat baca doa selamat, bukan isu kek, bukan isu lilin, bukan. Ni isu berkenaan dengan doktrin, isu berkenaan dengan akhlak yang kita kata mazmumah, dan juga isu berkenaan doktrin yang ada di sebalik sambutan birthday tu. Sebab tu kalau kita tengok balik, dia memang ada maksudnya didikan antara punca menyebabkan sifat keakuan ni menebal dalam masyarakat adalah berpunca daripada didikan yang salah. Antaranya adalah kita sendiri mendidik anak-anak kita daripada kecil untuk bersikap keakuan yang menebal. Dan ini yang kita tengok hari inilah macam-macam. Maksudnya memang kita nampak di hadapan mata kita bagaimana masyarakat yang bersifat keakuan ni mementingkan diri sendiri. Kita tengoklah macam mana kes COVID-19 ni berlaku dan tersebar disebabkan oleh masyarakat yang mementingkan diri sendiri, tak melihat kepentingan orang lain. Demikian juga adanya orang-orang politik yang mementingkan diri sendiri. Itu yang Nabi SAW bagi tahu atharah. So kita dah nampak benda tu, kesan dia, natijah dia. Cuma kita nak kena cari apa dia punya punca. Sebab itulah perbahasan berkenaan dengan akhlak ini bila dikaitkan dengan akidah, memang kita akan nampak jelas bagaimana kita kata sikap-sikap mazmumah yang ada, yang disebutkan di dalam Al-Quran dan Sunnah berkenaan dengan perkara yang kita sebutkan tadi, itu memang jelas sangat banyak yang ada, dan kita perlu berhati-hati dan minta perlindungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Jadi Ana rasa cukup setakat itu. Kesimpulannya, memang itulah antara contoh lah kaitan antara sifat keakuan hubbuz zat yang ada dengan kita kata dengan perkataan iblis, maksudnya menjadi asal usul perkataan iblis itu, ana khairun minhu. Bila kita beranggapan kita lebih baik, aku lebih baik, aku lebih baik daripada orang ni, aku lebih baik daripada aku lebih baik, kita beranggapan kita lebih baik. Apa punca perkataan iblis tu, dan apa punca juga ramai orang hari ini mementingkan diri sendiri, dan banyaklah faktor-faktor, dan antaranya kita sebutkan tadi, kerana menolak kebenaran, tidak tunduk dan patuh kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala, sombong, takabur daripada kebenaran dan ahlinya. Dan itu kita tengok banyak lagi yang boleh dibincangkan. Jadi ana rasa cukup setakat itu. Jadi jangan lupa pukul 10 kalau tak salah dalam poster tu disebut 9.45, tapi rasanya lewat sikit ke pukul 10 untuk hadir pada kelas kuliah khas Syekh Salim Al-Hilali. Lama kita tak dengar daripada ulama kita, iaitu tajuknya rasanya pasal manhaj salaf. Manhaj salaf. Jadi ana ambil kesempatan, ana minta maaf, ana ambil kesempatan untuk melebihkan
orang yang lebih alim, iaitulah ulama yang lebih alim, untuk melebihkan ulama alim ni lebih berbanding diri kita sendiri. Itu jadi ana rasa apa kita berhenti setakat ini. 9.56 dah, nak berjanji dari 9.50 kan. Baik, aku lu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.